Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk ucapkan kepada semua yang sedang dan bakal menonton sesi Lepak Talk untuk episod yang seterusnya, episod yang keempat. Dan malam ni kita cerita tentang satu topik yang sangat-sangat menarik, topik yang mana saya rasa semua orang kena ambil maklum, especially sekarang ni kita di zaman e-commerce. Okay, sebenarnya dah dari dulu lagi zaman e-commerce, tapi sekarang ni mungkin dengan adanya Shopee, dengan adanya sekarang ni yang tengah trending TikTok Shop dan sewaktu dengannya. So elok kalau kita sembang dengan lebih lanjut tentang topik ni, apa masa depan ataupun mungkin perkembangan yang sedang berlaku di Malaysia berkenaan dengan e-commerce. Dan malam ni kita menjemput orang yang boleh bercakap lah bab tu. Kita tak jemput lah orang sembarangan lah. Kita menjemput orang panggil apa? Industry player. Industry player yang memang duduk dalam bidang tu. Dan malam ni kita akan borak tentang tajuk masa depan e-commerce di Malaysia. Tajuk ni memang best. Korang kena layan malam-malam ni. Kalau ada soalan, nanti boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, so anda boleh tanya apa-apa soalan berkenaan dengan e-commerce. Katakanlah nak tahu tentang apa lagi 5 tahun akan datang, apa platform yang patut kita fokus, adakah perlu kita buat platform e-commerce sendiri dan sebagainya. So soalan-soalan tu boleh bertanya, nanti kita akan tanyakan direct kepada kita punya tetamu pada hari ini. Dan tetamu pada hari ini, okay, mungkin lah secara dalam alam mayanya mungkin tak berapa dikenali sebab nampak macam agak underground sikit. Tetapi dalam industri, kalau tanya dekat orang industri, semua kenal. Lagi-lagi baru-baru ni digemparkan dengan satu berita yang agak wow lah kan, agak membanggakan untuk industri e-commerce dan juga industri startup di Malaysia. Okey, nanti dia cerita lebih lanjut. Okey, so malam ni saya menjemput saudara Khairul Azizi ataupun kita panggil dia Bro Zizi malam ni. Boleh tak bro? Okey, Assalamualaikum bro, sihat apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah. First thing bro, terima kasih kerana sudi menerima jemputan. Sebenarnya pihak Lepak Talk agak berbesar hati. Asalnya kita live dengan Bro Izzat sebenarnya, tapi Bro Izzat kata, bos aku nak join lah, boleh tak? Boleh lah sangat. Kita nak jemput bos dia, tapi kita just segan pula nak jemput bos, takutlah busy kan. Schedule penuh dan sebagainya. Tapi kalau bos dia sendiri cakap nak join, kita hantar hantaran terus. Okay, sebab kita memang dah lama sebenarnya nak bercakap sendiri, nak berkenalan sendiri dengan co-founder Senang Pay. So mungkin sebelum ni orang dengar Senang Pay, nak tahu apa Senang Pay, malam ni kita cerita lebih lanjut. Dan topik utama kita pada malam ni iaitu masa depan e-commerce di Malaysia. Okay, sebelum kita start, kita nak suruh orang tengok ramai-ramai dulu. Okay, so why not kita share dulu live kita malam ni. Malam ni kita bersiaran langsung di page Geek Venture. Okay, dan saya akan juga minta kita punya Bro Izzat untuk share di page Senang Pay. So boleh tengok juga kat situ nanti. Okay, so that ramai-ramai boleh tengok, boleh dapatkan input, boleh dapatkan manfaat pada sesi kita malam ni. InsyaAllah pertanyaan yang anda ada tu silakan beritahu kat kita semua. Okay, so kita boleh jawab pada malam ni. Okay, so malam ni kalau ikutkan sebenarnya kalau ikutkan Lepak Talk punya style, dia tak ada soalan-soalan sangat tau. Dia tak ada soalan-soalan bocor, dia soalan on the spot. Okay, tapi malam ni kita ada sedikit lah, ada beberapa soalan-soalan yang kita dah aturkan. Cuma soalan tu sebagai guided question je lah, tak adalah kita ikut flow satu persatu kan. So mana yang kita rasa mana sesuai lah. Dan malam ni juga kita nak fokus soalan daripada audience. Okay, sebab slot ataupun sesi malam ni lebih kurang macam kita nak bagi audience dapatkan first hand ataupun dapatkan jawapan secara malas, secara straightforward daripada orang dalam industri. Bukan senang kita nak bercakap dengan orang dalam industri. Okay, so Bro Zizi, first thing first, sebelum kita pergi jauh lagi tentang tajuk kita pada malam ni, boleh tak kenalkan diri, sepatah dua kata tentang diri dan juga mungkin sedikit background sebelum buat Senang Pay ni. Sebelum tu buat apa? Okay, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasihlah Coach Khairul jemput saya mewakili Senang Pay bagi talk ni.
Dan kita orang ni sebenarnya memang jarang apa orang kata buat online semua ni, sebab kita apa orang kata nak appear tu tak berapa nak reti sangat lah. Sebab kita biasa apa fokus pada kerja je. Tu sebab dia kurang dikenali. Walau bagaimanapun, saya kenalkan diri dululah. Boleh panggil saya Zizi. Saya ni dulu grad di MMU lah. Grad MMU. Boleh consider first batch lah. Tapi saya yang grad daripada SPM. So maknanya SPM ada yang masuk sekali diploma, start di Melaka dan habis di Cyberjaya. Ni yang ni lah. Dan saya ambil digital media. Maknanya base background saya ni adalah multimedia lah. Ini kita belajar daripada zaman Dreamweaver 3, Flash 3, kita zaman tu Netscape Composer. Kalau zaman dulu lah, kalau bercakap pun pakai apa nama tu, ICQ. Kalau pernah dengar lah, ICQ. Sebelum lepas tu Yahoo Messenger dan seterusnya sampai hari ni lah. MRC ada? MRC? MRC masa tu top. MRC memang kurang apa, seingat saya kampung channel yang terjebak lah kata orang tu. Tu sedikit sebanyak tentang saya punya education. Saya lahir kat Kuala Lumpur, Pahang. Mak ayah saya cikgu. Ya? Sama? Lepih kat mana? Betul kan? Lepih saya di Kampung Budu. Saya dulu duduk Tempoyang. Bukan Tempoyang, saya duduk Terenggun. Orang kata apa? Selera mara. Patut nama sama. Benta tu tempat saya makan ikan steam dekat pasar steam. Ya. Ada satu kedai famous tu. Ya. Benta lah. Orang kampung. Kecil dunia ni. Kecil dunia lebih boleh. Kawasan sama, jumpa online. Dahsyat gila. Tapi mas sekarang memang ada family kat Lepih lagi lah? Mak ayah saya semua dah duduk di Raub. So dia orang pencen, dia duduk di Raub lah. Tapi saya ni mak dengan ayah ni cikgu. So kita orang ni daripada kecil ni pindah randah. Maknanya saya duduk di Cameron Highland, lepas tu duduk di Johor, balik duduk di Kampung Budu tu, Benta tu. Kemudian pindah Johor balik, duduk Melaka kat MMU. So berpindah randah lah. Sekolah jadi 10 je. Dahsyat. Itu kalau update balik 10 penuh. Tak sempat nak berkawan kan. Betul baru nak kenal. Dah tukar sekolah kan. Itu dia punya ni lah. So habis belajar, habis MMU, buat apa? Okay, habis MMU, saya kerja dengan satu company design lah. Memang core multimedia. Nama dia FSBM iDesign. So bos kita orang tu adalah Dr. Abu. Dr. Abu ni kemudiannya dia buat Pelestariang. Kalau pernah dengar Pelestariang lah, company yang Berhad. Dia ada share dia. Lepas Pelestariang tu dia tukar nama Awan Biru tak silap saya. So saya kerja dengan Dr. Abu ni, mula-mula dia kita orang punya Dean Fakulti Multimedia Art and Science. Sebelum dia tukar FCM lah, sekarang nama dia FCM. So kita orang intern di situ. Dr. Abu ni keluar daripada MMU, daripada jadi Dean ni dia buka company, so kita orang masuk di situlah. Masa tu zaman Cyberjaya dan Putrajaya baru-baru nak mula. So saya pernah buat web Masjid Putra, antara kerja yang saya buat lah. So base saya memang designer. Yalah belajar colour kan, semua colour lah, jadah semua ni. Daripada situlah. And then bila Dr. Abu ni dia buka company Pelestariang ni, so team ni pecah lah. So saya ni yang antara yang kena tinggal lah. Orang kata yalah disiplin tak apa nak bagus kan. Waktu kita muda kan. So team tu ada yang ditinggalkan. So waktu tu saya fikir lah macam saya waktu tu alhamdulillah gaji saya masa grad tu zaman tu kira kuat tinggi jugalah. So saya fikir walaupun saya bekerja dengan orang kata gaji steady, tetapi akhirnya
sekelip mata kira macam masa depan tu gelap sebab kita kena tinggal kan. Habis. So saya macam terstun lah kan. Lost lah. Tapi alhamdulillah waktu tu saya ni dah banyak buat freelance job lah. Buat website ni memang banyak zaman website So kita ada buka company design lah, multimedia design. Nama dia Secret Lab Media. So company ni kita dah backup lah, maknanya kita ada plan dengan kawan-kawan sekolah saya. Saya dulu sekolah Syafakan. So dengan kawan sekolah ni buka company design ni, kita bermula di rumah. Maknanya siang pergi kerja, malam buat kerja lagi kat rumah. Memang tak ada live lah kan. Kalau fikir balik pun, tapi itulah jalan hidup So tahun 2005 saya buat Secret Lab Media tu secara official. Maknanya sewa office pun sebelah dengan rumah waktu tu. Baru kahwin je berhenti kerja terus. Mak mentua bapak mentua tak boleh cakap apa dah kan sebab dah kahwin. Sebelum kahwin berhenti kerja masak kan. Dah kahwin tak ada berhenti kerja. So nak jimat punya pasal saya sewa sebelah office tu. Maknanya rumah kedai lah di Seri Kembangan, tak salah saya. Seingat saya lah Seri Kembangan. So kita mulalah dengan 2-3 orang kawan sampai ke muncak kita ada staff 30 orang waktu tu. Ramai besar. Kita buat web design, animation, printing, apa bala multimedia semua kita buat lah. Semua admin lah. Semua. Antara yang kita buat yang kata alhamdulillah lah, klien kita Petronas, Khazanah, Jakim, quite okey lah zaman tu Sampai tahun 2013 daripada satu website harga dia 500-600 ribu, last sekali pergi RM50. Kan zaman tu lah. Semua orang boleh buat website. So zaman orang kata 2013 tu zaman saya melingkup lah. Memang melingkup habis lah. Maknanya Allah Ta'ala bagi ujian tu memang begini lah kan. Dua jari lah. Dua jari. Dan saya pun waktu tu saya cakap ke partner Secret Lab saya. Waktu tu dia masih bekerja. Syed Zuazri nama dia. Dia masih bekerja. Dia kerja DHL. Saya cakap kat dia. Saya panggil dia Des. Saya panggil bro aku nak balik kampung lah. Balik Kedah. Jadi driver mama aku kan. Sebab dah memang tak ada future waktu tu hutang banyak. Bank kalau telefon kan, handphone ni dia level terbang lah. Ni bank telefon, minta hutang kan. So last kali Syed ni cakap kat saya, tak apa bro, aku berhenti daripada DHL, kita buat Secret Lab ni balik sama-sama lah. Kira macam bromance lah kan, bukan gay tau. Bukan gay, bromance Bromance lah Lepas tu kita pun buatlah dalam tahun 2013 tu cubalah, kita cuba nak bangkit balik Tapi memang tough lah waktu tu. Tu zaman GST. Saya ingat lagi zaman GST. So last kali saya 2014 saya pergi umrah. Lepas tu dah menangis-nangis kat umrah semua, minta doa, minta lah petunjuk bagai kan. Balik tiba-tiba saya terjumpa dengan 2 orang kawan baru ni nama dia Mansur dan Aldila. So ni dia nak buat payment gateway. Dia first kali dia mention, boleh tak you all buat payment gateway? Dia mention dia tanya. So saya dengan Syed pun fikir, first kali saya tanya Syed lah, boleh percaya ke 2 orang kan? Sebab kita tak kenal kan dalam bisnes, sebab kita orang pun sebelum tu pernah kena scam kan. Kita kena scam klien tak bayar ni macam-macam hal lah kan. So saya kata ni okey, memang boleh ni. So kita pun discuss dan kita kata why not kita buat company baru kan, ataupun kerjasama lah Secret Lab dengan company dia kerjasama. Di mana kita as a technology, saya ni programmer, dia programmer, saya designer. So teknologi wise kita jaga dan bank dengan customer business punya strategi 2 orang ni jaga. So kita bekerjasama lah. Tahun 2014 tu setahun kita tak ada job, kita fokus pada nak buat Senampi ni. Maknanya team Secret Lab sikit, team yang 2 orang ni sikit, combine, buat. Last kali kita register company Simple Pay Gateway. Maka mula-mula kita nak register Senang Pay. Tapi pergi kat SSM cakap bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tak boleh campur. So last kali tak boleh.
At that time lah. So senang pay ni tak boleh, senang pay senang berhad. So that's why kita buat simple pay gateway senang berhad lah. So bermula daripada situlah kita apa maknanya buat payment gateway lah. Zaman tu tak silap saya iPay dah memang ada. iPay ni kira orang kata big boy lah. iPay tu big boy, Molpay. So saya ni start sama zaman lebih kurangan Bplease waktu tu. Sebelum Nazrul buat. Saya tak ingat Bplease. Bplease dulu ataupun saya kira senang pay dulu, saya tak pasti, tapi lebih kurang waktu yang sama lah. Sains lah. Waktu yang sama. So and then 2013 2015. 2015. Kita baru lagi maknanya, baru dalam tak sampai 10 tahun lagi. Tak sampai, baru 7 tahun. Baru 7 tahun. So okay, matlamat kita waktu tu sebab kita perasan yang gerakan nak berniaga di kalangan orang kita ni baru nak mula waktu tu. Tetapi entry level kepada payment gateway bukan murah, mahal. Betul. dan susah. Dan antara syarat dia waktu tu lah, sekarang saya rasa dah tak ada lah. You kena ada shopping cart, baru you boleh ada payment gateway. Zaman tu. So meaning to say, kalau kita baru nak berniaga, kita ada satu produk, kita takkan nak ada shopping cart kan. Satu produk itu. Betul. So kita disrupt the market, bagi harga murah, dan kita buat satu features di mana you boleh share payment form tu boleh share terus kat social media. Itulah mula-mula dia. Maknanya you add produk dalam Senampay, boleh share di zaman tu Facebook lah. Facebook dan Twitter. Dia share, orang klik boleh bayar. Dan orang boleh share share dalam WhatsApp lah pada waktu tu lah. Sehinggalah 2015, 16, 17, 18 naik turun. Tapi alhamdulillah transaction untuk secara overall ni sentiasa menaik lah. Alhamdulillah lah. Hinggalah tahun COVID, di mana tahun yang trial bagi semua orang so kita ada join MDEC, kita bagi free sign up pada semua yang nak mobilize ni, sebab barang ada nak berniaga kan, tapi tak nak berniaga, so nak mobilize kena digitalization lah. So kita bagi free sign up setahun tu. Ramailah yang manfaat alhamdulillah. So itu antara yang kita buat lah basically. Boleh tengok Senampay daripada company media, company website kepada yang buat payment gateway. So macam transition tu masa buat website, masa dengan company yang lama tu, terfikirlah satu masa nanti nak buat payment gateway. Sebenarnya terang-terang memang kita tak terfikir lah. In fact saya waktu tu kan, kita mana nak beli barang sangat kan, kita tak tahu pun yang ada mudah kan, kita tak tahulah. Maknanya pencetus idea ni partner saya Mansur lah. Sebab dia kata, dia tanya, boleh tak engkau buat payment gateway tapi terus masuk Facebook. Kita macam boleh tak boleh so kita buat research, rupanya boleh. Padahal share link je, benda tu share link je, make sure share link, display tu elok, jalan lah. Tapi masa tu mungkin lah kan 2015 14. Kita start 14 15 official. Masa tu kan baru-baru kan, orang pun cerita pasal payment gateway pun baru-baru lagi, IPTA pun masa tu pun baru nak educate. So mungkin boleh cerita sikit lah, antara challenge lah nak convince especially SME untuk ada payment gateway sebagainya, ataupun untuk masuk dalam dunia e-commerce tu. Boleh tak cerita sikit challenge dia? Kalau yang first challenge dia memang orang ingat kita scammer. In fact, Kenapa scammer? Kenapa scammer? Tak, sebab kita yalah, kita mula-mula masuk Senampay, kita belum ada bank negara dulu awal-awal. Maknanya kita buat dan kita apply. Kita terbalik. Kita yalah, kita pun main masuk bisnes ni kan. Kita pun tak tahu Rainbow kan. Sebab saya ni memang jenis orang kata cowboy lah kan. Tapi kita ada research. So apa nama ni, in fact saya sendiri, nama saya orang report dekat bank apa nama, Maybank, scammer. So saya ada masalah dengan Maybank.
Kan sebab nama ni orang report scammer ni. So sampai tahap macam tu maknanya orang tak percaya ni kan. Tapi kita buat kerja kita. Kita buat kerja kita. Matlamat kita kena clear. Matlamat kita adalah kita nak bantu orang supaya entry tu senang. That's why perkataan senang tu. Kita nak buang semua apa itulah inilah apa benda nak submit semua for application kan. Kita benda ni perlu tetapi kita ringkaskanlah sebab tak ada application yang documentation detail pun tak boleh juga. Kita pun nak protect our customer daripada kena scam, buatnya merchant ni tipu ke whatever. So kita ada, that's why kita ada bank negara lah. Tapi challenge tu memang orang pun macam lah buat apa nak pakai payment gateway, transfer je lah my bank. Apa masalah? Betul? Bagi je nombor account. Bagi nombor account. Okay. So kita kena educate orang. Okay, betul you boleh bagi Maybank nombor account kepada orang. Tetapi kalau sale you sikit, you boleh manage. Tapi bila sale you satu hari ada 1,000, you dah tak tengok dah you punya Maybank ni. Kan? Confirm dia takkan tengok Maybank dia sebab dah terlampau banyak transaction. Kan? Dan apabila banyak transaction, bukalah kepada fraud. Contohnya apa nama tu, Photoshop receipt tipu zaman tu. Kan? Betul. Betul. So kan? Photoshop fraud ni memang popular zaman tu. Dia kata dah hantar, dah bayar padahal tak bayar pun. So ini merugikan merchant. Tu antara yang challenge lah. Dan biasanya kalau orang kita ni dia sebab apa nama ni credit card. Credit card ni sebenarnya penting. Sebenarnya dia bukan penting dari segi merchant pun, dari segi consumer Contoh macam menjaga protection kepada consumer punya fraud. Okay, contohnya macam saya kena sendirilah. Saya beli apa ni, phone punya casing. And then casing hantar, kategori dia product is not as per display. Maknanya casing macam premium yang sampai macam pasar malam. Disebabkan saya beli pakai credit card, so saya boleh call bank saya, hello Citibank, saya ni dah kena scam sebab barang tak ni. So Citibank minta bukti dia, gambar, you dah complain kepada merchant, lepas tu apa yang you tak puas hati, transaction detail, dan Citibank akan refund sebab bank dia akan protect customer. Ni satu lagi yang orang jarang tahu lah. Kalau you beli pakai FPX, duit you dah lepas pun. So dia tak boleh reverse. Ni as a consumer lah. That's why as a merchant sangat penting ada credit card. Dan kalau you boleh accept credit card, you punya business global. Tak adalah Malaysia je. Global lah. That's why kan? Yes, that's why as a merchant ni kita kena ada semua. The best is kalau kita ada semua lah. Maknanya credit card, debit card, FPX, e-wallet yang 3 tu, Boost, Grab, Touch 'n Go. Malaysia ni paling popular Touch 'n Go. Touch 'n Go memang Touch 'n Go memang paling banyak. Walaupun Boost punya marketing kau. Walaupun Boost. Mengikut data Touch 'n Go. Ni yang antaranya second ni. Memang dah ada ke Touch 'n Go kot. Mungkin sebab orang pakai, orang pergi sana pergi sini kan. And then wallet punya generation ni adalah generation bukan macam generation saya lah. Maknanya young generation semua ni dia suka memang pakai wallet. Selepas pandemik COVID, wallet punya usage Malaysia naik tinggi. Ya. Duit now memang penggunaan duit now tu kau naik. Okay, duit now ni adalah satu QR code baru daripada orang kata national punya QR code lah. Dia macam Singapore ni kan. Yes. So maknanya dia akan implement tahun depan, memang fully implement. Lepas ni maknanya wallet macam-macam, QR code-nya satu. Dia nak solve masalah. Macam mana? Atas kaunter ada satu je lah. Tak ada dah Touch 'n Go, ShopeePay. Tak ada. Tak payah. Maknanya Touch 'n Go boleh baca. Semua wallet dah boleh baca. Benda ni Singapura dah buat kan? Singapura dah dulu. Okay, even next year ni dia akan buat macam mana pula tahu. Duit now ni Singapura punya traveller datang, dia boleh scan, dia boleh bayar. So duit now ni dia jadi South Asia. Kita pergi Indonesia, kita pakai wallet kita, scan, boleh transfer. Ni dia panggil Kris. Ni next year lah. Maknanya kebergantungan kita. Macam mana? Senang lah.
Dia memudahkan lah. Maknanya duit tu kita tak payahlah nak tukar-tukar lah. Tapi of course So, dia adalah charge dia kan. Money changer out lah apa ni? Disrupt lah. Betul lah. Tapi ke apa wallet punya orang kata masalah pula, limit dia kecil. Ni problem wallet. 200 atau certain ada 2,000 atau you nak pergi 10,000 you kena jadi premium lah apa benda. Dia kecil. Ini that's why that's the challenge wallet lah. Benda dia lah. Okay. Bro, kita ada slide bro. So kita nak tengok slide mana satu dulu ni sekarang ni. Okay, boleh pergi yang slide behavior. Yang first tu. Yang first tu pergi dekat page. Pergi yang page e-commerce landscape. Ni dia yang first. Tak. Sebelum. Yang ni. Okay, so basically ni kepada merchant-merchant yang orang kata nak mula menceburkan bidang di dalam perniagaan secara online ni. Pertama kita kena faham landscape e-commerce ni. Ni sangat penting lah sebab kadang-kadang bila kita tak faham kita rugi sebenarnya. Meniaga online ni bukan sahaja ada payment gateway. Ni yang saya nak share lah. Dia ada delivery, dia ada marketing, dia ada fulfillment, dia besar tau. Even government pun support terhadap e-commerce punya landscape ni lah. So kita kena tahu secara overall, kat sini lah benda-benda ni. Ni salah satu, ni overview besar lah. Okay, namun begitu yang lebih penting adalah slide nombor 2. Kita tengok slide nombor 2. Slide satu lagi Next page. Next page. Okay. As a merchant, ni yang kita cadangkan lah. Pertamanya paling afdal, paling bagus kalau you ada kedai you sendiri lah. Maknanya you ada kedaisaya.com. You punya brand sendiri. Sebab brand ni satu benda yang makan masa kita nak bina. Dia bukan 3 hari brand meletup sebab biasa benda yang naik cepat dia akan turun cepat. Ini fitrah alam. Dia yang bertahan lama dia akan kuat. Okay. So macam mana nak ada kedai? Okay, macam-macam cara. You boleh paling mudah tak nak pening kepala, you sewa je kedai yang sedia ada. Maknanya shopping cart you tu you sewa. Contoh Easy Store, Avana, Shopee-Gram, Shopify. Ni semua kedai-kedai yang kita sewa bulanan. Site Giant, ni antara contoh lah. Kalau barang you banyak, kalau barang you sikit, tak payah sewa kedai ni. You boleh buat macam website, blog, satu produk macam sales letter. Saya rasa ni coach lagi pakar kot kan. Benda-benda macam tu lah. Landing page lah ataupun one page site. Yes. Betul. Homepay kan benda dia? Macam Homepay. Homepay betul. Homepay. Okay. Bila you dah ada kedai, you mesti connect dengan payment gateway. Payment gateway kat Malaysia ada banyak. You boleh pilih, boleh study. Ada iPay, ada Razer, ada Bpay, Senampay, macam-macam. Apa perbezaan antara payment gateway ni? Apa yang jadi killer point? Orang pilih A tak pilih B, apa biasanya orang tengok? Okay, benda ni sangat subjektif lah. Kalau saya cakap mestilah bias kan. Pilih Senampay support sikit kan. Contoh macam tu lah kan. Tapi apa point-point dia? Dia macam persen ke, berapa lama dia keluar disburse payment ke, apa biasa point orang tengok? Okay, benda ni sebenarnya terpulang pada merchant punya capacity dan capability. Ada merchant dia boleh tunggu duit sebulan sekali, tak apa, dia ambil lah payment gateway yang settlement sebulan sekali. Ada merchant cash flow hari-hari kena jaga. So dia nak kena settlement real time. Dia macam-macam jenis lah. Tapi kalau tanya saya, pertama make sure payment gateway yang you pilih ni betul-betul reliable lah. Ni sebenarnya yang paling, macam kita nak beli kereta kan, kita mesti cari kereta yang boleh jalan kan. Beli kereta tak boleh jalan jadah kan. Macam tu lah. Okay. Dan reliable, dan yang paling penting customer support dia mesti power. Kalau saya nak berniaga, saya akan tengok customer support kan. Okay, customer support ni senang je nak test. You message dia, tengok dia jawab berapa lama. As simple as that. Betul.
Kalau berbulan-bulan memang masak kan. Tapi kalau dia responsif, dia ni kan. So kalau saya tengok dua lah. And then of course lah, sebagai peniaga ni kita nak kena tengok harga. Harga mestilah kita tak nak yang terlampau mahal. Sebab terlampau mahal, kenapa pilih yang mahal sedangkan yang tengah-tengah ada? Dan saya pula, kenapa saya nak pilih yang paling murah? Boleh jadi yang murah ni banyak yang tak adanya. Dia ada. So saya akan pilih yang tengah-tengah. Dan kebetulan Senamping ni lah tengah-tengah. Dan adalah few lain-lain. So okay, kita pula, kita matlamat kita nak senangkan merchant. Ni Senamping ni senang ni, kita nak senang merchant. Kita tak nak merchant susah, kita tak nak merchant pening kepala. So kita assist dari segi tu. Harga yang kita tawarkan kompetitif, sama je lebih kurang dengan orang lain. Tapi mungkin ada part kita mahal sikit, ada part kita murah sikit. Ni adat niaga lah. Tetapi apa yang kita offer complete. Maknanya kita bagi FPX, debit card, credit card, e-wallet 3 kita ada. Dan kita minggu ni launch BNPL. BNPL ni apa nama tu? Buy now, pay later. Kita dengan kita pair dengan MyIOU Pay. MyIOU Pay. Okay. Dan kita sedang bercakap dengan Atomy dan ada satu ni syariah punya BNPL, Aira Pay. So kita try to accommodate Aira Pay. Aira bukan Dr. Zarudin ni? Syariah punya, dia kategori syariah lah. Syariah compliant. Okay. Yang kita tak ada sekarang kripto je. Crypto payment. Yang ni kita tak ada lagi. Crypto payment ni kita dah bercakap dengan bank negara hantar kita ke SC hantar ke bank negara. Dia pusing-pusing macam tu je, tapi kita cuba juga untuk dapatkan crypto payment ni because crypto is the future. Betul. Ini melalui kita punya kajian lah. Kalau dapat tu alhamdulillah. Tapi benda ni dia kata apa, dia grey area lah. So bila you ada kedai, you ada payment gateway, you mesti ada delivery punya partner lah untuk nak hantar you punya barang-barang ni kan. Tu macam-macam lah, Ninja Van, Bungkusit, JNT, ni boleh pilih lah. Sebenarnya kita kadang-kadang kita boleh test je, kita baca review dulu. Cadangan saya baca review, buat Google search kan, mana yang okey, tambah dia punya orang kata ilmu tu dan pilihlah yang sesuai. Kalau susah nak pilih sangat, buatlah semai istikharah. Habis itu. Kan, doa ya Allah Tuhanku, aku ni pakai payment gateway, nak pakai mana? Senang. Habis itu. Kan? Betul. Tapi for your information, ada kekurangan dan ada kelebihan lah. Dan juga payment gateway ni satu lagi dia mungkin ramai orang tak tahu, payment gateway ni dia ada kategori juga. Ada yang ada bank negara, ada yang tak ada bank negara. Tu pun ada juga, kena tengok lah. Kenapa dia ada bank negara, ada sebab-sebab dia. Kenapa dia tak ada bank negara, ada sebab-sebab juga. Tetapi semuanya lebih kurang sama saja. Ada dengar jugalah yang tak ada bank negara, yang ada bank negara ni. Cuma in term of security lah kot, betul tak? Apa-apa berlaku, kalau yang ada bank negara tu, bank negara protect ke macam mana? Okay, yang ada bank negara ni dia rules dia macam-macam lah. Dia bukan simply suka hati korang nak buat apa, tak ada. Kita ada report kita memang reporting to bank negara dan kita bertanggungjawab terhadap apa-apa benda ni. Dia ni. Tetapi tidak mengatakan yang tak ada bank negara ni, apa orang kata, tak bagus, tak juga. Tetapi ni terpulang pada customer lah. Dia rasa, aku nak ambil yang ni. Ni is a open market. Cake dia besar. So kita semua berkongsi kek yang sama. Itu dia punya matlamat ni. Yang penting Malaysia ni ekonomi dia naik. Itu yang penting sekali. Yep. Sama-sama kita grow lah. Yes. Okay, bila first priority tu adalah kedai tu. Okay. Ada pula. Okay, second apa nama ni. Okay, bila kita dah buka kedai, kita kena promote lah kedai kita. Ni kita meniaga, kita tak bagi tahu orang. Facebook tak ada, zaman sekarang TikTok lah. In fact kita pun tengah study TikTok kan. TikTok ni memang the fastest platform yang pergi 1 billion user less than 5 years. Kalah orang lain. 3 tahun, yes. Memang, so kita kena present kita di social media ni kena ada. So lepas tu kita buatlah broadcast YouTube channel ke Vimeo ke apa benda, ada mailing list.
pakai marketing, SEO semua ni, upah influencer, pakai Google Ads. Ni benda yang maknanya kita kena spend marketing atas apa yang kita dah buat. Marketing ni pun ada dia punya rules of thumb. Saya tak ingat dia ada daripada revenue. Dia boleh Google lah tengok. Maknanya janganlah spend marketing ni gila sangat. Berkadaran dengan kemampuan kita. Ni maksudnya lah. And then jangan lupa, dah promote ni, kita pun next step tu kita pergi kepada marketplace. Kena ada dekat Shopee, kena ada dekat Lazada, kena ada affiliate ke, kena ada dropship, agent, yes, semua kena pakai. Ini memang tak boleh tak pakai. Kalau tak pakai, orang kata, yalah, kalau kita physical, kedai kita kat satu tempat je, contoh kat garden kan, satu kedai je, orang nak beli kena datang situ, kan susah. Kan bagus kalau ada dekat Sunway, dia konsep dia macam tu lah. Dan yang jarang lagi, yang jarang sikit orang share adalah managing that business lah. Okay, maknanya kita dah buat business kita online, sebenarnya manage business pun kena online juga. Dan especially selepas COVID-19 ni, di mana kita dah ada satu budaya baru, tak payah datang kerja kan, tak payah datang kerja, gimana, duduk rumah, work from home, so masih lagi bekerja kan. Okay, so that's why datangnya kalau contoh customer support tu pakailah Zendesk ataupun pakai WhatsApp for business. In term of financial pakailah QuickBook. In term of management team pakai Basecamp, Trello, Favro, banyak to do management ni kan. So kita kena dah start tahu pakai dah supaya team kita ni kalau COVID sekalipun, sekali lagi COVID-23 misalkan, kita boleh bergerak dengan smooth. Ni satu benda yang penting sebab kita sekarang ni zaman tak tahu apa nak jadi ni akan datang ni. Kan? Yes, that uncertainty. Walaupun tajuk dia masa depan e-commerce kan. Takkan kita nak cakap masa depan gelap kan. Masa depan e-commerce gelap. Tak boleh lah kan. Tu dia punya ni lah dan lain-lain lah. File ni satu lagi, Google sharing ni, Google Doc. Sebab saya pernah jumpa satu owner perniagaan owner perniagaan ni besar dia punya ni, kalau sebut nama dia memang famous lah dia manage dia punya customer semua pakai dia punya phone. Maknanya duduk dalam dia punya email dia free, email free. Kalau phone dia hilang, dah lah orang berumur. Maknanya kalau phone dia hilang, dia habis database dia. Ini sangat ya, sebab dia dah bina database. Saya cakap kat saya panggil dia Datin kan. Datin tak boleh buat macam ni. Datin kena macam ni. Tapi ni awareness yang kita kena perlu tahulah. Maknanya bila kita berniaga ni, setiap benda tu kita kena take care dengan detail sebab semua ni boleh mendatangkan profit ataupun mendatangkan loss kepada kita. Kita tak tahu. Cloud service lah. Dia kena guna cloud service. Yes, betul. Dan sekali business coaching lah. Maknanya pergilah belajar. Kan, nak berniaga kenalah belajar. Carilah guru-guru ni kan banyak kan. Jumpa coach, tanya saya ni masalah nak buat apa. Sales apa ni? Sales writing saya tak reti, copywriting tanya coach. Contoh macam tu. Maknanya copywriting macam mana sekarang ni? Sentiasa belajar lah. Jual kek ke? Ayat power. Ayat power. Okay. So, macam mana? Okay, tak, maksud saya kita kena sentiasa belajar. Okay, kenapa kita kena sentiasa belajar? Sebab benda bergerak terlampau cepat. Betul, setuju. Even saya pun tak tercatch up pun. So saya banyak minta tolong team saya, Izzat, ramailah team saya tu kan. Apa-apa benda ni macam mana kan. So kita pun tak kita kalau bergerak solo ni agak susah lah. Kita kena bergerak berjemaah lah. Itu pun dah kira orang IT tu. Tu pun tak sempat nak kejar. Ya, betul. Itu pun orang kata memang kan. Tapi orang kata busy is good lah. Busy is good lah. Daripada orang kata melangut, tu masalah lah. Okay. Ni maknanya makro. Ni maknanya micro view lah kita. Kan. So okay. Business coaching, analytics. Okay, analytics ni macam ni. Analytics ni memang of course macam kita senampai memang pakai lah. Meaning kita nak tahu data. Data ni memang sangat penting kalau sangat bagus kalau kita tahu guna. Kelemahan orang Melayu ni dia tak tahu data. Kenapa dia tak tahu data? Dia malah membaca, malah buat research. Ni kelemahan
kalau ikut struktur harta-harta dalam dunia ni, dia mula-mula dengan tanah. Tanah, lepas tu minyak. Lepas minyak, tibalah zaman big data ni. So big data ni kalau pandai guna, dia boleh macam-macam. In fact, sesebuah kerajaan jatuh kerana data. Ni data ni sangat-sangat penting, analitik. Next selepas data adalah blockchain. Ni dia punya susunan dia. Okay, so maknanya analytic dashboard ni, sebagai contoh senampil, kita ada dashboard kita di mana kita tahu setiap saat berapa transaction kita. Satu hari real berapa time. Orang sign up. Kita ada real time. Maknanya satu hari berapa orang sign up. Kita tahu kita boleh buat demografi sebenarnya merchant mana yang, kategori mana yang paling banyak buat orang kata apa tu? Buat sales, transaction. Kenapa macam ni tiba-tiba dia tak buat sales. So kita ada, bila ada data, kita bolehlah orang kata, yalah, kita boleh buatlah apa-apa. Okay, sebagai contoh, mungkin orang tertanya-tanya, saya nak buat bisnes apa ni memang soalan cepu mas lah. Okay, buat bisnes barang-barang orang perempuan, InsyaAllah boleh berjaya. Barang orang perempuan. Sebab pembeli orang perempuan kan, orang lelaki manalah beli sangat kan. Barang orang perempuan contohnya kalau ni zaman dulu tudung, baju kurung. Kita ada merchant yang jual baju kurung RM50, sebulan RM500,000. Sebulan. Okay. RM500,000. Jangan maknanya saya pun macam, oi, dulu kita buat website RM500,000 ni bengkak mata tau. Nak buat website RM500,000 tu pun dah tolak kos berkejadah tinggal berapa. Ini dia jual baju tu RM50. RM50 bro. Yang cotton tu. Tapi saya jumpa macam ni, saya tanya kan, kita nak siasat, kita ada tim siasatan lah kan. Kadang-kadang kita tengok ni, kita siasat lah. Kita takut juga money laundering ke whatever kan. Betul. Memang dia punya kedai ni sayup memandang. Dia punya baju kurung kan, memang banyak betul. Dan staff dia semua perempuan. Dia cakap untung tu hang staff semua perempuan yang bagus hang. Anak kahwin sebab dah kahwin. Okay. So dia punya apa nama ni, saya tanya dia, bro macam mana bro buat kan, apa rahsia boleh share sikit tak? Dia cakap, Cik Z, saya ni niaga baju kurung kan. So siapa yang selalu beli baju kurung ni? Cik Z cuba fikir kan. Saya cakap yang beli baju kurung ialah orang perempuan lah. Tapi siapa ni mungkin saya tak dapat nak tangkap kan. Rupanya cikgu yang selalu beli baju kurung. So dia ada ejen yang jual baju kurung ni ada 2,000 satu Malaysia. Dia punya affiliate. Tak kalau dia buat sale macam tu. Yeah. That's why dia boleh pergi. Hari raya 1.5 million. Baju je kan. Kita jadi pening buat website, buat sistem, dia jual baju ke? Betul bro, kita dah lalu kan nak buat ni lah CSS lah, apa benda kan. So masanya macam gini So saya baru masa dulu saya meniaga multimedia, saya tak nampak sangat benda-benda yang orang boleh meniaga ni kan. Tapi bila kita tengok ni, okay, satu lagi contoh online coaching. Online coaching memang bila saya tengok kenapa dia boleh pergi adalah kerana orang Melayu dia suka berguru. Betul. Dia boleh tengok sikit, orang Melayu dia memang dia tak boleh. Kalau tak ada guru dia tak tentram hidup. Dia kena berguru. Dia kena bersihkan jiwa selalu. Ya, betul. So dia perlukan guidance. So siapa yang buat online coaching kan, bila ada nama, ada brand, memang boleh pergi. Itu salah antara yang modal ada ilmu lah dan kebenaran. Dan ILEO lah. Yes, maknanya yalah guru ni macam-macam kan. Ada yang yalah macam-macam kan. Sama je semua industri ni semua sama kan. Ada yang baik, ada yang tak berapa baik. Sama je kan. Kita kena pandai pilih je. Ambil okey lah. Yes, betul. So ni micro view lah yang saya boleh share. Okey. Next slide dia. Kena next slide. Next slide apa baby. Boleh kot pergi next slide. Baby okey. Ni nak okey. Ini adalah behavior. Okey, kepentingannya juga adalah untuk mengetahui apabila kita buat bisnes online ni, kita kena tahu target audience kita ni. Okey, target audience kita adalah pembeli.
Okay, pembeli ni ada pertama jenis dia suka collect point. Suka betul collect point. Point ni dia macam pahala. So dia lagi banyak point, lagi banyak pahala. Inilah dia. Bersungguh. Okay, kerana apa? Di akhirnya tahun tu dia macam pergi syurga lah. Dia pun redeem point, bawa balik barang banyak. So ada jenis macam ni. Dah semua kan. Yes. Okay. Tapi biasa yang collect point ni dia pakai credit card lah. Memang ada geng-geng yang suka pakai credit card sebab point. Okay, ni pertama, behavior pertama. Okay, yang kedua adalah impulsive buyer. Impulsive buyer ni dia tak tahu pun nak beli. Dia pergi kedai tapi dia beli. Pun ada perangai macam ni. Dia tak nak pun. Dia punya hati tu dia orang kata memang tajam lah. Dia punya tak ada nawar itu nak beli pun. Tak ada, dia terus angkat, terus letak bayar. Ramai macam. Dia kedai RM2 ni. Ya. Niat tak ada pun tapi penuh akun. Betul. Tapi online pun dia juga kan. Klik dia boring kan. Klik beli. Contoh macam sekarang ni TikTok shop sekarang ni impulsive buyer kau. Orang tak sedar dia beli je. Dia scroll beli. Tak tahu penuh. Itu kan. Tahu betul. Dan impulsive buyer ni pun bahaya anak kita pun. Sebab tu jangan bagi anak pegang handphone. Tahu-tahu ada je dia download game. Ni memang bahaya. Game, beli token, beli in apps. Yes. Okay. Next adalah trend related. Okay, ni geng-geng yang suka beli barang sebab trend. Ada trend baru. Okay, beli. Okay, contohnya macam sebab saya pun terjebak dengan dunia larian ni. So antara trend pelari atau runner ni adalah kasut lah. Dia tengok Kipchoge pakai kasut ni, dia pun nak beli. So dia tak nak terlepas trend. Pun ada juga. FOMO. FOMO, yes, that's the word. FOMO, fear of missing out. Yes, okay, trend related. Okay, ada pula yang nationalism dia tinggi. Kita mesti support local. Okay, contohnya ada je support. Dia siap belikan 2, 3, 4 nak bagi pula kat saudara mara dia. Bagus juga kan? So rasa kan. So local made supporter ada. Macam Tamban Nyet lah, Khairul Aming. Yes, contoh kan. 14 juta minit gila. Okay, next. Ada yang mudah terpengaruh. Influencer cakap je beli. Ni memang ramai. Ni Tok San nak tipu kan. Saya pun sendiri terpengaruh beli. Dia contoh macam tu. Influencer, sebab tu influencer ni satu kerjaya sekarang ni. Zaman dulu kita kecil, bila cikgu tanya cita-cita apa, tak adanya orang nak cakap influencer. Tapi zaman sekarang kecil dah ada. Saya nak jadi influencer. Ni satu kerjaya yang baru. Dan masyuk ramai orang. Yes, memang masyuk. Influencer ni dia ialah satu kerjaya T22 lah. Okay. Supermom. Okay, ni pun satu lagi target audience yang sangat ni orang kata. Sebagai contoh, ni tak jauh, ni dalam rumah saya ada. Supermom. Apa saja untuk anak-anak dia akan beli. Dia tak beli untuk suami, anak dia beli dulu. Contohlah ni gurau bukan. Berbicara situ. Tipu ya. Okay, tapi maksudnya dia akan beli yang terbaik untuk anak-anak. Betul. Sangguplah. You. Hari-hari dengan jiran kan, compete. Tengok jiran sampai. Kenapa kita ni tak sampai lagi? Sampai petang. Besok sampai. Jiran pun tengok. Ni Supermom ni kerja ni. Last sekali barang banyak. Supermom. Tak tahu nama apa. Okay, kita pula ada pula hari raya shopping. Memang level orang kata another level Malaysia kan. Tak cukup raya puasa, raya semua segala, ada pula shopping festival 88, 99, 11. Okay, for your information, apabila perayaan shopping ni berlaku, dia akan spill over kepada transaction owner merchant ni. Sebab kadang-kadang dia orang ni letak kat Shopee sikit je. Tapi dia letak dekat website dia lagi banyak discount ke whatsoever. Mungkin dari segi margin tu saya tak sure lah kan. Tetapi memang kita perasan bila tarikh keramat ni transaction naik. Kau ni naik. Tapi sekarang sebab dia banyak sangat lah. Kalau dulu special tau rasa 11-11 tu. Sekarang ni macam setiap bulan ada macam tak special sangat dah rasa. Dia yalah sebab kita menghadap skrin lama sangat kan. Sebab dia selalu ada. Dulu kan 11-11 punya sale kau kot. Tapi sekarang macam dah hari-hari setiap bulan ada sale macam apa specialnya. Dia and then ada
ada juga pula, saya dengar kawan saya dia ada satu tools ni, dia boleh check pula harga tu. Sebelah-sebelah harga dia lebih murah kan Shopee punya trend tu. Yes, dia boleh tengok pula dia orang ni apa Dia pembeli naikkan kental harga, kan. terus dia turun balik. Yes. Kita bijak sikit lah. Ada ya? Ni. Okay, last kali yang apa satu daripada 3 rakyat Malaysia ada kad kredit dah. So that's why kita kena as a merchant ni kita kena make sure kita ada credit card punya, boleh accept payment credit card kan. So maknanya orang Malaysia ni dia memang suka berhutang. Dan peluang lah. Sekarang ni lagi dah dengan BNPL. Ya, satu lagi keluar baru BNPL kan. Hutang ni satu perniagaan yang masyuk kata orang tu. Beli Starbucks pun nak BNPL. Ya. Starbucks RM15 buy now pay later, apa benda. Susah betul mesti. Bayar je lah. 3 kali bayar RM5 sebulan, apa benda. Mungkin dia beli banyak kot. Beli banyak lah, hari-hari beli. Kena tak ada fikir kat, tak ada brain kat dia orang ni. Lagi mudah berhutang, lagi masalah. Okay, next. Apa Ada ya? Deed, credit facility rasa. Okay, dan ada installment ni macam tadilah campur lah BNPL maknanya barang you mahal you boleh buka lah kepada BNPL ni. Okay. Tapi at least dia dah kurangkan macam penghalang lah pada orang nak beli. At least the first transaction tu just 1/3 of the payment. Yang macam sekarang BNPL kan dia bagi 3 bulan kan payment. Macam yang Senampi buat sekarang ni berapa bulan? 3 bulan juga. Kita dengan My IOU Pay tu maknanya kita bergantung pada apa yang IOU Pay offer lah. Kalau tak silap saya 3 bulan kot. Standard sekarang 3 bulan lah. Tommy semua 3 bulan. Dia ada bagi credit facilities rasa RM5,000 kot. Tak silap saya. RM5,000. RM5,000. Okay. Next. Ni consumer protection. Ni yang saya cerita tadi tu. Maknanya biasanya orang yang pakai kad kredit ni orang yang dia nakkan dia pembelian dia tu terhindar daripada scammers lah. Kalau dia transfer pakai online banking ni, dia takut kan barang sampai dia tak boleh complain ke apa kan. So dia protect diri dia menggunakan kad kredit. So kalau orang merchant tipu dia straight away dia boleh chargeback ataupun refund lah dengan bank. Bank memang akan protect card holder. Ni memang sebab dengan card holder lah bank buat duit. Yalah, customer utama dia kan. That's why card kredit ni penting lah. Okay bro, so kita pun masa kita lagi tinggal lebih kurang 10 minit plus minus. Okay. Bila live dengan dengan Senampi ni rasanya macam tak cukup lah ataupun tak puas hati lah bila tak tanya tentang doku. Doku. Okay. Dia benda tu macam tanya apa sebenarnya berlaku, kita baca berita dan sebagainya. So hari ni tak tahulah daripada dia punya badan sendiri. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah dia merger ke, dia acquisition ke, apa sebenarnya yang berlaku antara Senampi dan juga doku? Silakan bro. Okay, first kali kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala sebab kita ada peluang Allah bagi yang orang kata membuatkan kita banyak lagi belajar lah. Membuatkan kita lebih belajar banyak dan kita terbuka mata, kita tengok orang lain buat macam mana. Tu benda lah. Okay, sebenarnya apa yang berlaku adalah pada bulan Mac lepas, doku telah membeli Senampi. Dia kategori acquisition lah. Maknanya sekarang ni saya dan founder Senampi 4 orang, kita jadi minority shareholder. So majority shareholder adalah doku lah. Okay, siapa pula doku ni? Okay, doku adalah payment gateway pertama di Indonesia. Dia start tahun 2007. So doku ni di Indonesia dia besar lah. Dia punya tu lah. So maknanya dalam perjalanan perniagaan kami ni, kita dah sampai satu tahap di mana kita discuss dengan shareholder, kita kena ada challenge baru lah untuk kita pergi lebih jauh lah. Kita kena sentiasa moving forward lah. That's why kita decide, okay, kita perlukan investment yang lebih besar supaya kita boleh lebih jauh kita boleh pergilah. That's why datangnya doku tu. Sebenarnya banyak interested party dia selepas COVID itu memang benda ni berlaku lah. Maknanya
banyak interested party yang nak acquisition nak acquire Senang Pay ni. Tetapi bila kita tengok last kali adalah Doku lah. Tu benda dia lah. So maknanya sekarang ni pilih Doku tu. Apa antara kriteria sebab menyebabkan pilih Doku tu? Okay, pertama sebab dia serumpun lah. Dia serumpun. Dari segi bahasa kita senang nak communicate. And then kita tengok Jakarta pun 30 juta Jakarta saja. Satu saiz dengan Malaysia. So banyak yang kita boleh belajar daripada Doku ni. In fact, kita orang pun dah memang baru 2-3 minggu lepas duduk seminggu di Jakarta. Kita tengok apa benda yang kita boleh bawa daripada Jakarta ke Malaysia dan apa yang kita boleh bawa Malaysia ke Jakarta. So kita nak juga merchant kita kan, merchant kita yang banyak-banyak ni, kita sekarang dah ada jalan ke Indonesia. You can export your item ni kepada Indonesia. Kan? So kita nak ada ni lah. And then Indonesia dia memang apa orang kata banyaklah benda baru yang kita belajar sebab kita pun tu benda dia lah secara overall dia. Maknanya dia adakah dia full acquisition ke ataupun dia adalah majority shareholder lah sekarang? Dia 70%. Dia yang terbesar lah. So you all tinggal 30 lah. Tapi the beauty of Doku ni, sebab saya bercakap dengan founder Doku sendiri kan, dia memang orang kata memang tak apa. You lead the Malaysian market ni, you make sure apa yang you nak buat, you buat. Dan Doku akan support daripada belakang. Itu yang kita, antara sebab kita pilih dia lah. Kadang-kadang acquisition ni, bila dia datang kat kita kena apa, pelan terus lah. Ikat kan, tak boleh cakap apa lah. Tapi Doku is very open dan very kind very kind, memang baik layanan dia semua. Dan dia nakkan kita to the full potential lah. Macam tu lah lebih kurang. Yalah, tapi bila baca mungkin saya silakan. Sorry tadi. Teruskan. Sorry coach, apa nama ni? Ada satu slide tu yang page ada e-commerce tu. Market share. Market share ni. Mungkin bawah lagi. Okey ni. Ni. Okey ni. Ni penting ni. Okey. So bila kita nak berniaga, sebenarnya ke mana heading kita ni? Kan, as a online business kan, ada ke market ke masa depan, tajuk dia masa depan e-commerce. Okay, melalui kajian Google, Temasek and Bain Company, dia tiap-tiap tahun dia akan keluar report ni. So tahun ni dia punya projection for 2025, the size of e-commerce adalah 35 billion USD di Malaysia sahaja. Malaysia sahaja Ya. So, meaning to say, the market is so big, maknanya peluang opportunity untuk kita orang kata berniaga online ni memang yalah 35 bilion berapa duit orang Melayu? Tak ingat dah. Kali 4 lah. Ni bila USD Ya, bilion USD. 4.5. So plus minus is 150 million. Yes. So this is the projection Okay, kita tengok 2021 2021 market dia 21 billion USD. Malaysia. Ni walaupun selepas COVID. Maknanya kadang-kadang orang fikir lepas COVID ni barai lah itu ini. Ya betul, ada transaction turun sikit. Tetapi dia turun tu tak turun teruk. Dia dah, sebab membeli belah online ni dia dah jadi satu culture baru. Bila jadi culture baru, benda ni dah biasa. It's a common lah kan. Saya balik Jitra, mak mentua saya tengah beli Shopee. So bayangkan. So maknanya market dia sangat besar. Dan kalau kita berniaga, contohnya ada yang next page ni. Contoh kita ambil percentage lah okay ni. Kalau kita ambil 0.01% of 35 billion, still ada 3.5 million setahun. So sekarang ni kita fikir, produk apa aku nak jual online supaya aku boleh meet this target. Contohlah ibaratlah. Ibarat katalah. Maknanya sebab jual online ni kadang-kadang produknya ada. Kadang-kadang ada orang tak dijual produk. Mungkin dia jual knowledge. Mungkin dia jadi dia macam-macam Dia boleh jadi B2B, B2C, C2C. Even saya balik daripada Indonesia, founder tu cakap B2B2C pun ada. B2B2C? Yes. Pun ada macam tu. Biasa kita dengar dua je kan, B atau C je. Ini dia combine. So macam
Maknanya dia is a big opportunity untuk kita start meniaga online lah, maksudnya macam tu lah. Cuma kita kena ambil jalan yang betul, kita kena faham betul-betul, kaji market betul, tahu ancaman dia apa kan. Macam ancaman banyak scammer lah. Scammer ni dia bukan scam pengguna je, dia scam juga merchant. Ada juga yang scam payment gateway. Scammer ni adalah pekerjaan daripada zaman dulu, ada kan. So dulu sampai sekarang ada je kan. So tu kita kena tahu sikit lah macam mana nak avoid apa nama tu. Maknanya saya nak share besar lah market dia. Mungkin boleh pergi next slide sikit kalau sempat. Global punya payment. Ni e-wallet Malaysia. E-wallet makin banyak. Yang ni sektor-sektor dia. Kalau you nak tengok sama ada you nak go dalam e-commerce atau online travel, online media atau transport atau food. Ni adalah 4 sektor yang besar yang boleh kita pilih. Macam contoh transport and food. Sekarang ni ramai orang cakap pasal food security. Kan? Food security ni adalah satu elemen penting yang ramai orang terlepas pandang. Kita tak tahu kemungkinan akan datang kebuluran ke apa dia panggil famine. Kemarau semua kan. Ni dah start dah. Luar negara. Kita alhamdulillah tak ada lagi lah. So food salah satu. Macam-macam. Tak semestinya kita jual makanan. Boleh jadi kita ambil opportunity. Contohnya geng-geng preppers. Okay fine, saya ambil servis, saya prepkan makanan untuk you. You bayar banyak ni. Kalau in the event berlakunya sesuatu, saya hantar semua makanan ni kepada awak. Sebab awak tak sempat nak prep beras lah apalah. Boleh juga. Kan? So it's always supply and demand. Ada cari apa aku boleh supply, apa demand yang ada. Tu kena buat kerja sikit lah. Kan? Jangan solution. Yes. So tu benda dia lah. Yang kalau next slide ni just credit card next. Yang ni dia nak bagi tahu global payment sekarang ni memang e-wallet nombor 1. Nombor 2 credit card, debit card dan lain-lain lah. Ini adalah Apple Pay dia masuk sektor mana? Kalau Apple Pay dan Samsung Pay. Apple Pay, Samsung Pay ni masuk yang others tu. Ini untuk tahun 2021. Sebab Apple Pay dengan Google Pay ni baru nak start tahun ni di Malaysia. Ya, baru start di Malaysia kan? Ya. Okay. Kita pun tengah integrate dengan Google Pay, Senam Pay. Tak siap lagi. Apple Pay? Apple Pay belum. Apple Pay sebab belum. ramai pakai Android. Jangan lupa pengguna iPhone ya. Ya. Saya pun guna iPhone juga. So kena lah. Tapi kita dulu kan yang demand lah. Yalah, yang majority lah. Majority mass market. Ya. Okay. So tu dia punya sedikit sebanyak lah. Okay, ni saya nak tunjuk lah contoh ini adalah daripada merchant-merchant yang ramai-ramai lah. Okay, maknanya selepas COVID tu, dia ada satu era baru lah. Di mana spike transaction online ni gila-gila tak ingat bila. Kalau yang hijau tu adalah hari raya. Meaning to say, hijau? Yes, hijau hari raya. Maknanya kalau nak hari raya je, you buat je barang supply untuk hari raya ni memang meletup lah. Kan? Ni dia punya, ni daripada zaman 2016 lah. Ni just nak share yang next ni kita nak try lah untuk dapatkan acceptance crypto ni. So far dah ada belum Malaysia? Malaysia tak ada lagi. Dia sebab grey area. Yes. Kadang-kadang orang pelik, macam mana pula nak beli Bitcoin lah. Bitcoin kan naik turun, dia sebenarnya ada stable coin. Benda dia lah. Ni last kali ni. Ni last lah. Daripada Tok Guru kan. Dia cakap maknanya kita buat je lah. Kita buat je lah. Kita jangan fikir jauh sangat. Kita jangan fikir ke belakang. Belakang ni dah cerita belakang, jangan fikir. So kita fikir apa yang sekarang. So kalau kita sekarang ni kita fokus, yang depan ni insyaAllah elok lah. Itu je lah. Kan? Okay bro, sebagai penonton untuk sesi hari ni, mungkin boleh bagi dua nasihat. Especially pada golongan-golongan micro, small and medium. Okay, kenapa diorang perlu join e-commerce sekarang? Bukan nanti, sekarang. Silakan bro. Sekarang Okay, basically sekarang ni orang kita duduk dekat online ni dah lebih berpuluh jam hari-hari. Inilah sebab dia. Maknanya kehidupan kita adalah di alam maya. Sama ada tengok generation lah. Generation yang senior sikit Facebook, budak-budak muda mungkin Instagram, TikTok ke apa, mungkin ada yang lain yang saya tak tahulah kan. So dia spend masa di alam maya. Apabila dia spend masa di alam maya,
makanya tendensi untuk dia membeli di alam maya ni tinggi. Dia tak keluar rumah dah. That's why kita SME, kita berniaga kecil ke besar ke, kita kena masuk dalam online business ni. Kerana orang spend masa dalam skrin. Even anak-anak kita pun dalam skrin ya hari-hari kan. Sebenarnya untuk budak kecil tak bagus. Tapi untuk orang besar macam kita ni memang kita bercakap pun skrin online kan. Contoh benda macam tu lah. Tak ada lagi. Tak payah keluar rumah kan. So ni adalah culture baru yang menjadi norma selepas COVID. Tu yang saya boleh share lah. Dan nombor 2, bila you pergi dekat online, you menjual ni tak ada berhenti. You mungkin tidur. Boundary tak ada, time pun tak ada. 24 jam orang boleh klik. Aku nak beli ni lah, aku nak beli ni lah. So you tidak ada satu waktu. Macam kalau kita buat kedai, mungkin pukul 10 sampai pukul 8 malam misal kata kan. Lepas tu kita dah balik rumah, kedai dah tutup. So sales tak masuk lah. So apabila tu antara, kalau bro tanya saya, dua benda lah. Maknanya orang sekarang kat mana, dan nombor 2 no limitation on time and space. So mudah nak berniaga dan mudah juga orang nak beli. So tak perlu hari-hari menghadap jam lah. Alah, itu memang paling tepat sekali. Betul lah kan, dia relate lah kan. Okay, so sebab sekarang dulu kita nak beli kan, contohnya time COVID PKP kan, sebelum orang buat delivery sebagainya, nak pergi beli tak boleh, sangkut 10 km, sangkut roadblock sebagainya. So at that time orang terpaksa, semua yang tak pernah beli Foodpanda pun tiba-tiba beli Foodpanda. Betul. Mak ayah yang tak pernah beli kat Shopee pun tiba-tiba dah berjinak-jinak kat Shopee. So we call that blessing in disguise lah. Dia mempercepatkan penjetilan masyarakat terhadap apa benda yang berlaku ni. Alhamdulillah. Okay, thank you so much bro Zizi kerana malam ni satu jam sama kita. Rasanya kita kena buat repeat lagi ni, panjang kita nak sembang lagi ni. Okay, so insyaAllah nanti kita akan panjang lagi, 3 jam kan, sebab banyak lagi nak korek ni. Sebab orang lama dalam bidang apa e-commerce, dalam bidang payment gateway. Antara yang tak awal lah kita kata OG dalam payment gateway di Malaysia. Yang baru-baru ni kira macam baru budak-budak up lah. So hopefully dengan acquisition from Doku, saya baca tadi 7.5 juta USD. Banyak tu. Banyak tu. Okay. Tak tahu lah. I'm not sure the real figure to how much. But then I hope that with that injection of money, Senang Pay akan go to another level. Bukan saja berada di Malaysia saja, mungkin pergi kepada South Asia after this, kembangkan lagi. Dan dalam masa sama, keep on educate, especially orang Malaysia kita lah, okay, untuk buat this online dan sebagainya. Sebab hari ni saya rasa kalau orang duk buat rugi lah, ketinggalan kan. Sekarang ni mana-mana kan, kalau duk lepih pun boleh beli online kan. Sekarang internet dah ada di mana-mana kan. Okay, so thank you so much bro. Okay, coach. Nanti kita berjumpa ke teh ngopi sekali. Okay, boleh. InsyaAllah. Boleh. Alright. Okay, so untuk yang lain saja untuk sesi Lepak Talk pada malam ni, kita jumpa lagi untuk sesi Lepak Talk minggu depan. Minggu depan kita dengan ada, nanti saya akan minggu depan. Okay, so saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita end broadcast sekarang. Bye-bye.